Sekejap ya, saya share slide jap. Okey, boleh nampak tak slide saya? Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, memandangkan saya yang last, okay, saya akan cuba untuk cepatkan dan ringkaskan. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Okay, saya Suziana binti Razali. Okay, pensyarah penilai saya adalah Encik Sahanuddin bin Yusof dan guru pembimbing saya adalah Puan Syamilia binti Haji Ahmad. Okay, kita teruskan kepada maklumat diri. Okay, ini nama saya dah jelaskan tadi. Okay, nombor kad pengenalan semua ni boleh tengoklah kat sini kan. Kita semua sama je pengurusan. Dan sekolah yang saya praktikalkan ni adalah Sekolah Kebangsaan Bandar Utama Damansara. Okay, dan ini adalah sedikit sebanyak mengenai maklumat sekolah saya. Yang mana sekolah saya ni adalah sekolah bandar, tapi sekolah yang mempunyai kurang murid. Kalau kita tengok tadi cikgu-cikgu yang lain kan, kebanyakan saya tengok jumlah murid ada sampai beribu kan, sampai 900, 800. So agak mengejutkan jugalah bagi saya kan, sebab saya pun masuk sekolah tu pun dah tengok suasana murid yang sikit. Kalau tengok situ pun 144 saja. So jumlah guru setakat ni 21 orang termasuk pentadbir dan jumlah staf 4 orang, jumlah pekerja dan pengawal keselamatan 5 orang. Okay. Ini adalah jadual waktu peribadi saya, di mana saya mengajar semua kelas lah, 4, 5 dan 6. Memandangkan saya ni, sekolah saya ni kurang murid. So untuk memenuhi waktu PMP saya, yang mana saya terpaksa pecahkan kelas 6 dan juga kelas 5 kepada 2 kelas lah. So tadi murid yang tak berapa ramai tadi pun saya terpaksa pecahkan lah untuk mencukupkan waktu. Okay, ini adalah isi kandungan ataupun agenda kita untuk hari ini. Agenda kita pula, agenda saya. Okay, kalau tengok kat situ, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IDG yang diaplikasikan di sekolah. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi. Yang ketiga, ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Dan yang keempat, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okey, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang di aplikasi ni seperti yang kawan-kawan saya jelaskan tadi lah. Salah satunya teknologi maklumat dan komunikasi, pedagogi abad ke-21 dan pengaplikasian teori pendidikan. Okey, kita mulakan dengan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK. Teknologi ni terbahagi kepada dua, iaitu media cetak dan juga media elektronik. Yang mana media cetak ni kalau kalau tengok penggunaan yang biasa kita guna pun teks kan, bahan-bahan bertaik, latihan tu lembaran kerja yang kita yang kita boleh jadikan sebagai rujukan. Dan media elektronik ni macam laptop, komputer dan semestinya lah WhatsApp dan menggunakan internet. Biasanya WhatsApp ni macam untuk kita maklumkan apa-apa bahan pada murid. Contohnya macam kalau kita nak buat apa-apa aktiviti untuk murid kan, yang memerlukan bahan yang mereka boleh bawa daripada rumah, so kita akan inform dalam grup WhatsApp. Yang mana grup tu bersama dengan ibu bapa lah. Okey, seterusnya pedagogi abad ke-21. Seperti yang kawan-kawan saya terangkan tadi lah, peta iThink, my game, quiz, aktiviti lakonan, cipta kreativiti menggunakan kertas warna. Dan kalau tengok kat sini, saya pun ada juga gunakan kreativiti yang menggunakan kertas warna. Itu macam kita buat keris kan, macam alat-alat yang digunakan oleh kalau kita tengok subjek tahun 4 kan, yang penentangan penjajah apa semua tu kan. So lepas itu kita boleh create satu benda yang mana menggunakan alat ataupun senjata. Okay, kat situ. Kalau kita tengok yang my game ni pula, sini saya ada buat game macam Friend MP, iaitu PAK21 lah. Yang mana memerlukan murid pick up card. Murid yang pertama bagi kad, murid yang kedua baca soalan, murid yang ketiga jawab soalan dan murid keempat
bagi pujian ataupun komen. Dan kuis ni macam biasa, aktiviti lakonan ni pun macam biasa, saya rasa cikgu-cikgu semua pun ada aplikasikan benda-benda ni dalam pembelajaran masing-masing. Okey. Okay, saya teruskan dengan pengaplikasian teori pendidikan yang mana kalau tengok kawan-kawan saya tadi banyak menggunakan teori Skinner apa semua kan. Jadi untuk saya memilih model assertive center yang mana merupakan salah satu contoh model pengurusan bilik darjah. Di mana guru-guru mempunyai hak untuk menetapkan peraturan dalam bilik darjah. Dan model ini melibatkan ganjaran dan dendaan akibat peraturan yang ditetapkan. Dia ini merupakan tindakan ke atas murid tu, ke atas tingkah laku dan bukan kepada watak dia. Contohnya macam kalau budak tu buat salah kan, kita bukan tengok kepada watak dia, kita tengok kepada tingkah laku dia. Bukan kata murid ni baik, tak semestinya dia takkan buat salah. So melalui model assertive ni, kita boleh bagi macam warning kat dia kan. So macam dalam kelas yang saya ajar tu ada 2-3 orang murid lah yang macam jenis suka bully kan. Suka mencarut, walaupun tak ramai lah, 2-3 orang lah jenis yang, sebab sekolah saya ni kan macam tak ramai, jadi satu kelas tu dia gabung macam-macam watak dia. Ada yang kalau kata pandai tu pandai sangat, kalau bijak tu bijak sangat, kalau yang kurang pandai pun terlalu kurang, maknanya ada yang tak sampai tak boleh membaca. So dekat sini macam memberi cabaran jugalah untuk saya sebab saya perlu handle bermacam ragam, bermacam watak dalam satu kelas tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran iaitu pembinaan RPH, yang mana satunya kita kena ada set induksi lah. Yang kedua langkah perkembangan dan yang ketiga penutup. Yang ni saya rasa rata-rata kawan guru saya mengamalkan dalam pembinaan RPH. Dan setiap RPH yang kita buat tu yang pertamanya haruslah berdasarkan BSKP. Yang kedua boleh rujuk buku teks ataupun buku latihan, sebab kita nak buat macam perancangan kan, kita nak buat aktiviti, so mestilah kita nak tengok antara buku atau buku latihan ataupun buku teks, aktiviti apa yang sesuai. Macam yang Cikgu Aina cakap tadi kan, apa-apa bahan yang kita tengok dalam buku teks walaupun kita tak gunakan benda tu sepenuhnya, dan wujudlah RPH. Okey. Okey, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperoleh. Okey, yang pertamanya adalah pengaplikasian SOP di sekolah, pengurusan aktiviti kurikulum, pengurusan aktiviti co-kurikulum dan juga tugas khas. Okey, pengaplikasian SOP di sekolah. Okey, yang ni saya rasa semua orang mengalami, iaitu di mana kita sekarang ni terdedah kepada pandemik COVID-19. Dan saya pun sebenarnya saya pun baru lepas sembuh. Sebelum ni saya dah kena. So dari segi SOP ni bagi saya perlu diberi perhatian yang lebih lah. Kita jangan pandang rendah lah untuk COVID ni. Okey, yang pertama, guru diwajibkan mengimbas MySejahtera pada setiap pagi. Okey, sorry ada kesalahan ejaan. Okey, pada setiap pagi. So macam cikgu-cikgu setiap kali datang sekolah, kalau macam dulu kita kena scan dan juga kita kena scan sejahtera dan juga scan kita punya ni lah, suhu badan. Sekarang ni cuma MySejahtera sahaja. Okey, dan yang kedua, kewajipan memakai pelitup muka atau face shield. So kalau yang ni macam budak-budak sendiri pun selagi kalau dekat pagar sekolah tu kan pagi-pagi kan, kalau mereka tak pakai mask ataupun tak pakai face shield tu, kita tak bagi masuk sekolah lah. Yang ni antara salah satu kewajipan lah untuk endemik sekarang ni. Okey, yang seterusnya sentiasa mengsanitasi tangan murid. Yang ni pula setiap kelas memang akan ada. Untuk unit hand dia dah sediakan satu sanitize dalam bilik darjah supaya murid-murid ni boleh selalu mengsanitasi tangan mereka untuk sentiasa menjaga dan juga mengawal lah. Okey, penjarakan susunan meja di dalam bilik darjah seperti mana yang telah ditetapkan oleh KPM. Suka tengok gambar yang kecil macam ni pun kita dah boleh nampak, dan saya rasa semua sekolah pun memang mengamalkan susunan meja mengikut SOP. Okey, pengurusan aktiviti co-curriculum. Okey, yang ni pengalaman menguruskan aktiviti koko secara online bersama murid.
Kalau kita tengok sekarang ni pun kebanyakan sekolah pun masih belum start lagi KOKO. So apa langkah yang saya dan juga penolong kanan co-curriculum saya bincang. So kami buat secara online lah dengan murid. Okey, yang kedua menguruskan program Amal Merdeka. Saya rasa yang ini sebelum kita praktikum lagi, cuma dekat sini saya cuma nak highlightkan saya punya pengalaman untuk menguruskan program bawah co-curriculum. Okey. Seterusnya pengurusan aktiviti kurikulum. Okey, yang ni pengalaman menguruskan panitia mata pelajaran program panitia. Okey, di sekolah saya ni disebabkan kurang guru, jadi akan ada setiap guru yang akan memegang jawatan sebagai ketua panitia. So macam saya sendiri pun sebab di sekolah tu saya seorang je yang ajar sejarah. So memang untuk panitia sejarah saya lah yang pegang. Okey, jadi apa-apa perkara yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah saya yang akan uruslah. Jadi ini memberikan pengalaman lah kepada saya. Okey, yang kedua pengalaman sebagai AJK menguruskan program pemulihan murid setiap pagi. Okey, yang ni secara tidak langsung saya boleh mendekati murid-murid kebanyakannya daripada tahap 1. Okey, mereka ni terdiri daripada murid-murid yang orang kata susah kan, yang tak ada tak mewah sangat lah kehidupan mereka. Jadi dari segi pendidikan pun kalau kita tengok ramai yang bukan saya nak kata ekonomi tu mempengaruhi pendidikan, tak. Sebenarnya ada juga murid yang kaya tapi tak boleh membaca. Kat sini saya fokuskan kepada program pemulihan murid tu. Jadi kita nak asah bakat mereka dan asah bakat untuk mereka membaca daripada mereka tak kenal huruf, jadi kenal dan akhir sekali boleh membaca. So yang untuk pengalaman menguruskan program ni sebenarnya dah setahun lebih lah saya dan juga AJK guru pemulihan di sekolah tu. Okey, tugas khas. Okey, tugas khas ni saya juga dilantik sebagai bendahari kelab guru dan staf. Okay, yang mana saya diamanahkan untuk menjaga kewangan kelab. Macam kalau sekarang ni kan pandemik kan, so kalau ada guru-guru yang kena COVID ke, kalau kata nak buat makan-makan ke kan, makan-makan tu tak adalah kita buat secara potluck ke apa, tak adalah. Contohnya macam kalau buat mesyuarat kan, so nak buat makan, kita akan tempah makan, so kelab guru dan staf yang akan handle untuk benda macam ni. Okey, dan yang kedua penyelaras bilik spa. Yang ni pun sama. Yang ni pun saya diberi tugas khas juga untuk menyelaras bilik spa 21. Yang mana dalam bilik spa ni ada projektor apa semua. Walaupun projektor tu dah lama tak digunakan, ada certain wire yang dah rosak, ada yang tak boleh guna apa semua. So tidak boleh digunakan sepenuhnya lah untuk bilik spa ni. Okey, ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Yang ni saya rasa kebanyakan cikgu pun guna, yang mana kita kita jadikan maklumat-maklumat yang terdapat daripada sejarah tu sendiri kan, kita jadikan lagu. Contohnya macam lagu sumber sejarah. So kalau tengok murid-murid sekalipun, diorang akan lebih tertarik kepada bunyi-bunyian, muzik. So bila kita buat macam ni, mereka mudah ingat. Contoh macam lagu sumber sejarah tu lah. Jadi bagi saya lah sangat menarik kalau kita buat cara yang sedemikian lah kepada murid. Okey, pelaksanaan inovasi tu okey, macam kalau saya sendiri saya akan berikan lirik kepada murid untuk permulaan lah. Untuk permulaan saya akan bagi lirik dan murid menghayati. Mereka boleh fikirlah nak nyanyi lagu apa, ikut lirik yang saya bagi tu. Seterusnya saya akan bimbing secara perlahan mereka untuk untuk supaya memudahkan mereka ingat lah. Dan untuk next pengajaran tu saya akan bagi lirik, so saya akan bagi maklumat, diorang akan cipta lah macam mana nak buat apa semua. Okay, so menarik jugalah yang ni. Okay, komen dan reaksi terhadap pengajaran. Okay, satu, menambahkan pengalaman mengajar, interaksi bersama warga sekolah dan juga fasiliti dan kemudahan teknologi di sekolah. Okay, menambah pengalaman mengajar. Menambah pengalaman mengajar. Okay, yang pertama adalah memperkasa BBM serta penggunaan teknologi dalam teknik pengajaran dan aplikasi teori psikologi pendidikan semasa proses PDP
Dan kita mampu melaksanakan pentaksiran terhadap pelajar dalam pelbagai bentuk. Macam tadi lah, macam yang saya buat untuk nyanyian kan. So daripada situ saya boleh buat pentaksiran terhadap pelajar tu. Bukan semua pelajar yang boleh follow, tapi bila kita buat lagu mereka mudah ingat. Kan macam yang saya cakap tadi kan, ada yang tak boleh membaca kan. Tahun 4 pun sebenarnya ada lagi yang tak boleh membaca. Kalau yang menulis tu bagi saya tak kritikal sangat, sebab bila kita bagi, diorang boleh tulis, diorang boleh tiru. Tapi membaca tu kurang sikit lah. Ada yang boleh pick up, ada yang tak boleh. Okay. Interaksi bersama warga sekolah. Yang ni macam antara cikgu-cikgu sendiri, antara pentadbir, boleh merapatkan hubungan silaturahmi antara satu sama lain. Dan interaksi bersama guru berpengalaman dalam meningkatkan teknik pengajaran dan pengawal bilik darjah. Yang ni macam cikgu yang berpengalaman kita boleh saling share. Macam guru pembimbing saya pun banyak bagi tunjuk ajar, banyak bagi nasihat, banyak bagi macam cara-cara untuk mengajar, teknik pengajaran. So banyaklah yang kita boleh share antara kita. So tidak rugilah kalau kita baik dengan cikgu-cikgu kan, kita baik dengan pentadbir. Okey. Okey, fasiliti dan kemudahan teknologi di sekolah. Okey, pelajar diberi peluang untuk memanfaatkan pelbagai kemudahan teknologi yang canggih. Ni kalau kita tengok teknologi canggih ni macam kalau di sekolah saya tu tak banyak sangat lah. Tapi ada macam bilik ICT ada, tapi peralatan tu macam saya cakap tadi lah, banyak yang dah rosak sebab tak guna kan. Kita pun dah macam banyak tahun dah tinggal. So dalam bilik tu sendiri pun tak diselenggara dengan baik. Okay, yang kedua, menimba pengalaman serta mempelajari dalam menggunakan beberapa peralatan teknologi seperti PA system, bilik tayangan dan juga studio rekaman. Ini bilik muzik. Bilik muzik pun tak diselenggara dengan baik juga. Sebabnya penyelaras bilik muzik macam sebelum ni ada yang menyelaras, maknanya sebelum ni bilik muzik tu kata hidup lah sebelum ni kan, ada dengan muzik, ada dengan piano, semua ada. Tapi semenjak guru yang berkenaan tu berpindah, jadi sedikit muram lah bilik tu. So kalau kata nak guna tu, saya rasa tak sepenuhnya boleh digunakan lah sebab alat-alat muzik pun dah tak ada. Sebelum ni cikgu yang mengajar muzik tu memang bidang dia. So bidang dia mengajar muzik dan dia juga siap ada alat muzik apa semua. So sangat fun lah budak kalau belajar. Macam kalau sekarang ni macam krik-krik sikit lah budak nak belajar kan muzik. Okay, dan bilik tayangan ni pun tak digunakan juga. So kiranya banyak yang tak digunakan lah. Sebab sekolah saya pun bangunan yang lama, sekolah yang lama. Okay, kelebihan dan kelemahan. Macam saya cakap tadi lah. Dari segi kelebihan, sekolah saya ni kurang murid. So sebenarnya memberi kelebihan kepada saya dan juga cikgu-cikgu yang lain. Sebabnya bila kurang murid, kita jadi macam senang untuk kawal budak tu. Macam contohnya bila kita cakap okay yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. So kalau kata tak ada yang bangkang, so on lah. Takkan ada halangan untuk kita kawal murid sebabnya murid tak ramai. Lagi-lagi kalau yang kelas tahun 4, dulu 16, sekarang ni dah jadi 14. Jadi memang sangat kurang murid. Yang dah sikit tapi lagi sikit. Okey, guna fasiliti sekolah. Yang ni macam saya cakap tadi lah, macam bilik spa, bilik pemulihan, bilik PSS dan juga bilik ABM. So dari segi fasiliti kemudahan boleh digunakan dan macam bilik spa tu sendiri pun siapa-siapa pun boleh masuk. So dari segi kelebihan tu kita tak perlu nak kita tak perlu nak book. Contohnya kalau sekolah yang ramai kan mesti cikgu-cikgu berebut kan, nak book, saya nak book, saya nak. Sekolah saya ni tak perlu. Siapa yang rasa nak masuk. Kosong je masuk. Okey. Dan kelebihan kawasan luas. Sekolah saya ni memang banyak bangunan banyak ruang-ruang kelas tu banyak yang kosong lah sebabkan dah kurang murid. Kalau ikutkan yang asalnya dulu, kalau ikutkan sejarah sekolah saya dulu sekolah saya memang ramai murid. Dulu sampai beribu-ribu. Tapi disebabkan sekarang ni SK Damansara tu sendiri pun dah pecah kepada 4. So kiranya sekolah saya ni yang awal lah. Itu yang jadi kurang murid sekarang ni. Okey, dari segi kelemahan pula pengurusan masa. Masa ni saya rasa bukan saya seorang je yang ada masalah ni. Saya rasa semua guru pun akan ada pengurusan masa kan. Contohnya lebih-lebih lagi bila nak rehat kan. Bila dah lepas rehat sekalipun kadang-kadang murid ni ada yang makan lambat, ada yang makan laju sangat,
ada yang baru nak makan kan, kita nak masuk dah kelas untuk next kelas lah. Tapi ada lagi yang tengah makan. So dari segi pengurusan masa tu memang orang kata akan drag sikit lah kita punya masa tu. Okay, setiap guru akan pegang jawatan. Macam saya cakap tadi lah. Sebabkan guru di sekolah saya ni kurang, jadi majoriti setiap guru ni akan pegang jawatan. Tak kira lah jawatan KP ke, jawatan SU ke kan, yang tinggi-tinggi. Kebanyakannya memang akan rasa jawatan yang tinggi lah. Okay. Seterusnya peralatan yang sudah lama dah rosak. Ni pun macam yang saya terangkan awal-awal tadi, sebabkan bangunan yang lama. So peralatan pun yang dah lama tak digunakan, so kebanyakannya dah rosak lah. Okay, kesimpulan. Sebanyak program praktikal ni yang dijalankan selama 5 minggu ni, saya telah menerima berbagai pengalaman dan pengetahuan yang amat berguna dalam nak latih diri ni sebagai guru yang berkualiti dalam pelbagai aspek. Kira macam kita ni kalau boleh nak jadi cikgu yang fleksibel, semua benda boleh buat kan. Macam yang sekarang ni kita tengah lalui kan, kita lah cikgu, kita dah pelajar kan. Kalau yang ada anak pula, kita lah ibu kan. Okay, sepanjang program ni saya juga memahami kerjaya sebagai guru dalam menempuh arus cabaran dalam dunia pendidikan yang mencabar. So memang saya tak nafikan lah. Kalau sebelum ni macam dalam family saya pun kakak saya cikgu. So bila sebelum ni kita tengok dia sebagai cikgu kan, macam oi banyaknya kerja apa semua kan. Macam kita tak nampak di sebalik kerja dia tu, tugas dia sebagai guru kan. Dan bila kita sendiri yang menjadi guru, jadi sedikit sebanyak memberi kefahaman lah kepada saya. Di mana kita kena faham kerjaya sebagai guru ni macam mana. Walaupun orang cakap cikgu ni senang lah kan, goyang kaki, gaji dapat kan. Tapi di sebalik tu mereka tak nampak. Macam saya cakap tadi lah, saya sendiri pun tak nampak sebelum ni kan. Jadi bila kita jadi guru, kita mengalami sendiri, so kita faham macam mana. Tambah-tambah dalam dunia pendidikan yang kian mencabar ni. Okay, saya rasa itu sahaja. Okay, terima kasih. Terima kasih Cikgu Su. Kita buka kepada sesi soal jawab persoalan. Jika ada soalan daripada pensyarah-pensyarah ataupun daripada rakan-rakan pelajar lain, silakan. Saya ada soalan. Okey, Cikgu Suziana, situasi Cikgu Suziana ni sama seperti saya. Macam sekolah saya pun murid dia agak kurang juga, cuma saya lebih sikit lah, saya dalam 200 lebih. Cuma nak tanya dari segi tadi Cikgu Suzi kata dalam satu kelas tu dalam 14 orang. Jadi macam mana kawalan kelas tu, ialah macam kita cakap bila murid sikit ni orang kata lebih senang untuk mengajar dan untuk murid faham. Jadi macam mana Cikgu Suziana memastikan murid tu boleh menguasai sesuatu topik tu? Okey, terima kasih Cikgu Syarul. Okey, sebenarnya untuk tahun 4 memang 14. Kalau untuk tahun 5 dah jadi 24. Tahun 6 dah jadi 25. So perbezaan tu sebenarnya tak banyak. Kalau dari segi kawalan tu bagi saya mudah, sebabnya katakanlah 14 orang satu kelas tu. Kalau kata dalam sehari tu 5 orang tak datang. Cikgu rasa berapa orang yang tinggal? 9 kan? So memang senang kita nak kawan budak yang sikit. Tapi untuk kita buat aktiviti, untuk kita jalankan aktiviti sebenarnya mengalami kesukaran jugalah. Sebab kita nak bahagi kumpulan kan, jadi susah. Katakanlah satu kumpulan tu 2 orang kan, seorang dah kena buat kerja, seorang lagi nak kena fikir. So macam kalau kata ramai tu lagi bagus untuk bagi idea apa semua kan. So daripada situ memang ada masalah sikit lah. Mungkin dari segi idea tu tak banyak untuk dikembangkan dan bagi saya kalau lagi ramai sebenarnya lagi fun untuk budak tu dapat banyak idea. Cuma dari segi pergerakan tu kita kena kena pastikan yang mereka mengikut SOP yang dibenarkan lah. Itu je. Okay, Cikgu Suziana cukup tak kelas 8 untuk praktikum? Setakat cukup. Sebab saya pecahkan macam yang tadi kan, tahun 5 dengan tahun 6 ramai sikit, so saya pecahkan kepada 2 kelas lah. Kiranya macam kita akan ajar benda yang sama lah kepada murid yang kita pecah kelas tadi. Macam sekolah yang banyak lah kan. So macam kita kena ada pembahagian murid lah kat situ. So jadual waktu tu tak twist ke, tak clash ke dengan subjek lain? Sebelum ni twist juga, tapi
lepas mana kita start sekolah yang baru ni kan. So macam kena ada sedikit apa ni orang kata perbincangan lah dengan saya punya pentadbir dan mereka pun faham kita kena cukup 8 waktu kan. Itulah. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Ada sebarang persoalan dari pelajar-pelajar lain ataupun pensyarah? Okey, Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit kan. Kalau tadi Cikgu Suziana kata pelajar yang kurang ni mempunyai masalah apabila menjalankan aktiviti. Jadi macam mana Cikgu Suziana menyelesaikan masalah dalam menjalankan aktiviti tu? Macam boleh tak kita nak nilai macam mana pelajar tu dengan pelajar dan seterusnya. Ada yang lemah, ada yang terlalu pandai. So macam mana penilaian dilaksanakan? Okey, kalau yang ni macam contoh kan macam kalau 14 orang kan kita dah jadi dah direct lah kan jadi kan satu kumpulan akan jadi 2 orang. So perancangan saya gabungkan balik mereka tu. Contohnya daripada satu kumpulan yang 2 orang saya akan jadi 2 kumpulan besar je. So daripada situ diorang akan share lah diorang punya maklumat apa semua. So dari segi penilaian pula saya akan susun mereka tu mengikut aras kecerdasan mereka. Contohnya ada murid yang pandai, ada murid yang tak pandai. So saya gabungkan. Kiranya yang pandai tu dia boleh ajar yang tak pandai tu. Macam tu. Boleh ke? Cikgu Dana? Okey, terima kasih.